Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila ashabihi wa ila tabi'in wa ila tabi'ut tabi'in wa ila al-ulama wal nuqaba wal nujaba wa ila awliya'is salihin wa ila abaina wa ummahatina wa ila al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila syekhuna Syekh Zakaria akan Halawi rahimahullahu ta'ala bisiril Fatihah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana wa habibana wa tabibana wa imamuna محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نور أنوار سير أسرار ترياك الأغيار ومفتاح باب يسار سيدنا ومولانا محمدا المختار وآله أطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفهكنا في الدين وعلمنا في التأويل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أصرنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت مقدم وأنت مؤخر لا إله إلا أنت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك سبحانك إنا كنا من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد صحاب الفضيلة para alim ulama, para asatizah yang saya muliakan, keluarga saya, terutama bonda saya di hadapan ni, semoga Allah berafiat berpanjangan dan ahli keluarga saya. Seterusnya sidang penonton di Facebook Live Madrasah Ar-Raudah ataupun Madrasah Jumaat, Surau Jumaat Ar-Raudah. Suasana lumayan. Pertama sekali itu syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi yang mulia ni kita dapat mulakan pengajian kita. Pada tahun lepas kita buat setiap subuh Ramadan PKP. Ini kita dah boleh pergi solat fardu secara berjemaah. Kita dapat solat tarawih. Tahun lepas tak dapat. Tahun ni kita dapat, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah setiap subuh kita jalankan ataupun kita adakan kembali program di Madrasah Ar-Raudah berupa majlis ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pengajian ini berdasarkan daripada kitab seorang ulama besar yang kita ambil hadis-hadis daripada beliau, yakni Syekh Maulana Syekhul Hadis Muhammad Zakaria ibni Muhammad Yahya rahimahullahu ta'ala. Muhammad Zakaria bin Yahya rahimahullahu ta'ala, yang mana seorang ulama besar dalam bidang hadis, digelarkan baginya Syekhul Hadis. Sebelum kita mengaji kitab ini, boleh baiknya kita mengenal pengarang kitab dahulu, supaya datangnya kecintaan kita terhadap para alim ulama, yang mana setiap tafsiran hadis sebaik-baiknya kita mengambil daripada pandangan para ulama. Sebab itu saya mengambil kitab ini sebagai sandaran kita, yang mana kita akan mensyarahkan tentang fadailul Ramadan, yakni kelebihan Ramadan, yang mana sedikit pada awal pengajian ini, mungkin tahun lepas saya kurang pasti sama ada saya syarahkan pada awalnya ataupun tidak, yang mana silsilah kitab ini kita ambil pada Syekh Zakaria
yang mana silsilah hadis ini saya ada mengambil sanad secara umum daripada anak-anak murid beliau, antara dia Syekh Wan Ibrahim dan berapa para ulama, antaranya Dr. Idris almarhum dan berapa yang lainlah, yang mana mengambil ilmunya direct daripada Syekh Zakaria Al-Kandahlawi rahimahullah ta'ala. Sebelum memulakan kitab, kita baca sedikit dulu muqaddimah. Tahun lepas mungkin kita tak baca muqaddimah ni, kita mengambil keberkatan pada Syekh Zakaria. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, hamidan musalliyan wa musalliman. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin. Jangan lupa sebut amin. Kat sini semua sebut amin. Bila saya sebut qala musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin, sebut amin. Telah berkata musannif pengarang kitab rahimahullahu ta'ala, yang mana semoga Allah ta'ala merahmatinya, memberikan kasih sayang kepadanya. Nafa'ana bihi wa bi'ulumihi, semoga kita mendapat manfaat daripada diri beliau, yakni pengarang kitab, wa bi'ulumihi, dan juga ilmu beliau, fid daraini, pada dua daerah, yakni dunia dan akhirat, amin. Sebut amin. Kata musannif, ini adalah terjemahan beberapa hadis berkenaan dengan bulan Ramadan al-Mubarak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan rahmatul lil alamin ataupun rahmatan lil alamin, rahmatul lil alamin, yakni mendatangkan rahmat ke sekalian alam. Alamin dengan jamak daripada alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin dengan makna para ulama sebut semua alam selain daripada Rasulullah, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Man siwallah, selain daripada Allah disebut alam. Kalau kita mengaji dalam kaedah bahasa Arab dan juga dalam ilmu tauhid, selain daripada Allah, man siwallah, itu dinamakan alam. Maka alam itu dengan mufrad, yakni dengan singular, satu sahaja, alam satu. Bila banyak dua alam dipanggil alamani, dua alam musanna. Kalau jamak banyak disebut dengan alamin, alamin. Muslim seorang Islam, dua orang orang Islam dinamakan muslimani. Kalau ramai orang Islam, muslimin. Jamak. Ataupun disebut dengan jamak apa? Alamin ini dengan jamak muzakkar salim, alamin. Maka para ulama mengatakan baginda Nabi SAW, beliau adalah baginda, adalah seorang manusia yang diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk memberi rahmat kepada siapa? Kepada seluruh makhluk. Bukan sahaja manusia, bahkan seluruh makhluk selain daripada Allah Ta'ala. Termasuklah pokok, binatang, gunung ganang dan sebagainya. Semuanya mengambil manfaat rahmatnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tanpanya Rasulullah tidak ada bulan Ramadan. Sebab tu ulama boleh dikatakan sepakat, pandangan yang pertama mengatakan hari yang paling afdal ataupun malam yang paling afdal, malam yang paling utama, paling mulia di sisi Allah, bukanlah malam Al-Qadar, tetapi malam yang dilahirkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara jumhurnya kita memegang pandangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam ulama tarikh, yakni ulama sejarah Islam, mengatakan bahawa baginda Nabi dilahirkan pada malam 12 Rabiul Awal ataupun Rabiul Ula, yang menandakan bahawa pada malam ini adalah malam yang afdal. Maka kedua barulah didatangkan pandangan mengatakan bahawa malam yang afdal itu didatangkan pada malamnya Al-Qadar. Barulah nifsu Sya'ban dan sebagainya. Maka baginda Nabi SAW didatangkan oleh Syekh Zakaria. Dia mengatakan bahawa Rasulullah SAW merupakan rahmatan lil alamin, rahmat untuk kita semua. Begitu sekali bersungguh-sungguh memberi galakkan. Siapa yang beri galakkan? Rasulullah. Rasulullah memberi galakkan dan menerangkan fadilat. Makna fadilat, kelebihan tentang setiap perkara kepada umat Islam. Baginda adalah
manusia yang bertanggungjawab untuk menerangkan setiap kelebihan, terutamanya kelebihan berkaitan dengan akhirat, kelebihan tentang orang yang beramal soleh, kelebihan bagi mereka yang istiqamah membaca Al-Quran, kelebihan bagi mereka yang solat, kelebihan bagi mereka yang zikir, termasuklah mereka yang berpuasa. Maka semua sabdaan tentang ghaibiyah ataupun perkara-perkara ghaib ini kita dapatkan daripada siapa? Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka didatangkan di dalam kitab Syekh Zakaria ini. Pertama tentang fadilat tentang khususnya bulan Ramadan. Kesyukuran dan penghargaan yang sebenar ialah dengan mengamalkannya bersungguh-sungguh. Namun demikian, kata Syekh Zakaria, syukurnya kita terhadap kedatangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan perlu tak bersyukur kepada baginda Nabi, syukur kepada Allah Taala atas diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perlu syukur. Bahkan syukur ini dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda syukur kita? Para ulama mengatakan kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Zakaria, dan tanda syukur yang terbesar adalah kita mengamalkan apa yang diajarkan ataupun apa yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah tanda kesyukuran yang besar. Kata Syekh Maulana Sa'ad Al-Nahlawi rahimahullahu taala, yang merupakan pangkat cuculah kepada Syekh Zakaria ini, dia mensyarahkan bahawa kesyukuran yang paling tinggi, paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan syukur bila mendapat nikmat. Kita mendapat nikmat makan, bila berpuasa kita syukur, nikmat berbuka kita bersyukur. Syukur terhadap segala nikmat yang zahir ini para ulama sebut belum syukur yang tinggi lagi. Syukur yang tinggi di sisi Allah, kata Syekh Sa'ad Al-Kandahlawi rahimahullahu taala, adalah syukur terhadap nikmat melakukan ibadat kepada Allah Taala. Yang ini kita mendapat kekuatan dan taufik daripada Allah, kekuatan dan juga hidayah, petunjuk untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk berpuasa. Maka berpuasa ini bila kita mengamalkan adalah tanda syukurnya kita atas datangnya Rasulullah, atas tandanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur yang besar bukan syukur mendapat nikmat. Dan para ulama juga menyebut sabar. Sabar yang besar bukan sabar daripada ujian. Seorang tadi dia aksiden, hilang kaki, hilang tangan, dia sabar. Itu pun sabar nama dia, tapi bukan sabar yang besar. Para ulama sebut sabar yang besar di sisi Allah Taala bila kita menahan diri kita daripada melakukan dosa-dosa, menahan diri kita dalam melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala, tahan, sabar melakukan ibadat, sabar daripada melakukan dosa. Maka para ulama sebut itu adalah sabar yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, kerana kecuaian dan tidak gemarnya kita terhadap agama yang begitu ketara dan bertambah hari demi hari sehingga untuk beramal dengannya adalah jauh. Kata Syekh Zakaria, ni di zaman dia ni. Zaman kita pun lebih kurang, lebih teruk lagi. Kerana kecuaian dan tidak gemarnya kita terhadap agama. Ini fenomena yang berlaku di akhir zaman. Para ulama sebut kegemaran kita terhadap agama ini berkurang di akhir zaman, menyebabkan kita tidak ada kekuatan untuk mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kegemaran terhadap agama ini berkurang, dan kata Syekh Zakaria begitu ketara dan bertambah hari demi hari sehingga untuk beramal dengannya adalah jauh. Bahkan kita tidak lagi memberi tumpuan dan perhatian kepadanya, sehingga pengetahuan tentangnya pun sudah sangat berkurangan di kalangan orang ramai. Yang mana kata Syekh Zakaria, agama ini sudah kurang digemari oleh kita semua di akhir zaman ni, menyebabkan semangat untuk mendalami ilmu agama berkurangan. Seperti mana kata Syekhul Hadis Syekh Abdul Hamid hafizahullah ta'ala, yang mana beliau mengatakan bahawa ilmu agama sekarang bagaimana? Ilmu agama ini cukup yang mana yang tersepak sahaja. Mana yang dapat itulah kita amal. Tak dapat, tak tahu nak buat macam mana ustaz, biar je lah. Tak ada kesungguhan.
Sehingga kan para ulama sebut tidak mampu kita ini pada sudut memahami Al-Fatihah pun tak mampu lagi. Sedangkan berpuluh tahun dah kita baca Al-Fatihah dalam solat kita. Sama je peringkat dia. Saya selalu ulang. Umur 14, umur 4 tahun sama, darjah 4 sama, tingkatan 4 sama, 24 sama, 34 sama, 44 sama, 54 sama. Sama je semua nilai ataupun kefahaman kita terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala. Berkurangannya minat kita terhadap ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kelemahan kita di akhir zaman yang menyebabkan banyak lagi perpecahan di kalangan fahaman. Maksudnya terpecahnya golongan-golongan kefahaman. Kita lihat sekarang ni banyak sangat fahaman-fahaman liberal dan sebagainya. Kerana apa? Kerana kurang kita minat terhadap ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan anak kita tanya kita pun kita tidak tahu untuk menjawab. Sebagai contoh, ya Allah ni kat mana? Ini selalu saya sebut dalam ilmu akidah. Macam mana nak jawab tu? Tu nanti tengok balik live saya sebelum-sebelum ni dalam kuliah setiap hari Jumaat, ilmu kuliah tauhid kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kerana lemahnya kita ni, kita tak dapat jawab. Kerana kurangnya pengetahuan kita ni terhadap ilmu tauhid. Sedangkan itu adalah ilmu fardu ain. Nabi sebut dalam hadis, talab ilmi faridatan ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu adalah fardu ain. Fardu ain ni wajib setiap mukallaf. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, disyarahkan dalam beberapa kitab beliau, yakni dalam kitab Ihya Ulumuddin ataupun kitab Minhajul Abidin. Dalam beberapa syarahan Imam Ghazali, juga beberapa para ulama menafsirkan hadis ini, talabul ilmi dengan makna menuntut ilmu tadi 4 cabang ilmu. Pertama, ilmu tauhid. Kedua, ilmu fiqh. Ketiga, ilmu tasawuf. Dan yang keempat, para ulama menyebutkan ilmu tajwid. 4 ilmu ini wajib dituntut oleh setiap daripada kita. Maka cabang daripada yang persoalan anak kita tadi termasuk dalam cabangnya ilmu tauhid. Kerana kurangnya ilmu kita terhadap ilmu tauhid, kita tidak mampu menjawab persoalan oleh anak kita, soalan anak kita tadi. Habis. Kemudian kata Syekh Zakaria akan Dalawi, Syekh Zakaria menakalkan hadis baginda Nabi SAW, yang mana Rasulullah SAW bersabda, seandainya dengan sebab kamu Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah kepada seseorang, maka ia adalah lebih baik dari unta-unta merah, yakni yang dianggap sebagai satu harta yang paling bernilai. Sabda baginda Nabi SAW yang dinakalkan oleh Syekh Zakaria akan Dahlawi, kata sabda baginda Nabi, seandainya dengan sebab kamu Allah Ta'ala memberi hidayah kepada seorang, maka ia adalah lebih baik dari unta-unta merah. Kata Syekh Zakaria, kalau disebabkan kerana diri kita ini menyebabkan hidayat untuk orang lain, disebabkan penyampaian kita, share-nya kita dalam penyampaian kuliah ini, kita share pada orang lain, kerana penyampaian kita ini orang lain mendapat hidayah, mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantaraan daripada share-nya kita. Contoh video ni, ataupun kita sampaikan ilmu yang telah kita peroleh daripada kuliah kita ini, kita sampaikan kepada orang lain yang tadi mengamalkan ilmu tadi. Maka para ulama sebut, kata sabda baginda Nabi SAW, Allah Ta'ala memberi hidayah kepada seorang, maka ia adalah lebih baik dari unta-unta merah. Dengan makna unta-unta merah ini, kalaulah seorang tadi dapat beramal kerana perantaraan diri kita yang menuntunnya, yang memberitahu kepada dia, yang menggalakkan dia, dan kita kongsi kepadanya ilmu, perantaraan itu mereka ni ataupun orang tadi dapat beramal dengan ilmu tadi, maka sabda baginda Nabi lebih baik daripada unta merah yang diberikan kepada kita. Kata Syekh Zakaria, unta merah di sini dengan makna apa? Satu harta yang sangat bernilai. Kalau kita lihat dalam syarah-syarah sebelum ini, kalau kita baca syarah Syekh Zakaria, unta merah dengan makna di zaman baginda Nabi, harta yang paling bernilai ataupun menjadi kebanggaan orang-orang kafir
ataupun orang-orang Arab jahiliah terdahulu adalah mereka membela ataupun mendapat ataupun mereka ada di sisi mereka ini unta-unta merah. Maksud unta-unta merah ni unta-unta yang mahal. Sebagai contoh, kita ni kenderaan yang mahal, Ferrari, Lamborghini, Nissan Skyline, GTR, semualah. Wow, Ustaz tahu Ustaz, bolehlah sikit-sikit. Bolehlah sikit-sikit. Semua ini para ulama sebut kalau nak dinilaikan dengan apa yang dinilaikan oleh baginda Nabi, sebenarnya tak sama kan. Tapi Nabi mendatangkan logik akal kita. Kalau kamu rasa perkara tadi tinggi di sisi kamu, besar di sisi kamu, atau perkara tadi sangat bermakna, berharga bagi diri kamu, maka kamu sampaikan ilmu agama kepada orang lain dan orang lain amalkan perkara tadi lebih baik daripada apa yang kamu rasai, kamu dapati berupa perkara-perkara dunia ini. Maka para ulama sebut nilai ini kita dapat faham waktu bila? Waktu kita tinggalkan dunia ini. Nilai agama, ilmu agama ini para ulama sebut kita nak tahu besar tak besar nilai agama ni bila kita tinggalkan dunia ini. Sebab tu para ulama sebut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang mana para ulama menyebutkan pintu amal kebaikannya dibuka sehingga hari kiamat. Maksud pintu buku amalan, catatan amalannya dibuka sampai hari kiamat. Maksud dibuka tadi kerana amal jariah dia yang menyampaikan ilmu daripada baginda Nabi SAW. Nabi sampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampaikan pada orang lain sehingga ramai para sahabat memeluk Islam. Menyebabkan para ulama sebut pintu ataupun amalan-amalan orang Islam sekarang semuanya masuk ke dalam akaunnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu juga dengan kita. Kalau kita ini menyampaikan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, bahkan bukan saja ilmu agama Allah, sesuatu perkara yang mendatangkan manfaat untuk orang lain. Misalnya contoh, ajar orang masak. Ni macam mana nak masak daging masak merah ni. Sebab apa? Suami minat daging masak merah. Belajar dengan orang lain. Ataupun kita ajar orang lain, kawan kita ni suami dia suka makan nasi ataupun daging masak merah ni, suka sangat. Kita pun belajar dan kita pun ajar pada orang lain. Pengajaran kita, ilmu tadi, kemahiran tadi, bila kita ajarkan kepada orang lain, maka bermanfaat pada dia, maka mendapat pahala bagi kita. Ini baru habuan dunia. Perkara dunia pun dapat pahala. Jangan kata tak dapat pahala. Dapat pahala. Apatah lagi amal agama, amal ibadat. Bukan sahaja mendekatkan diri seorang tadi dengan Allah, tapi mendekatkan diri seorang tadi kepada manusia. Para ulama menyebut bagaimana membetulkan hubungan kita dengan manusia. Hablum minan nas. Satu orang tadi dia nak betulkan hubungan dia, Ustaz, saya ni bermasalah dengan orang ni. Saya pergi sini tak kena, pergi situ tak kena, duduk sini tak kena, duduk sana tak kena. Macam mana Ustaz? Pertama sekali para ulama sebut betulkan hubungan kamu dengan Allah. Bila kamu hablu minallah betul, maka hablu minan nas akan betul. Maka para ulama sebut betulnya hubungan kita dengan Allah. Kita jaga setiap solat fardu kita, baca Al-Quran, zikir, selawat dan sebagainya. Betul hubungan kita dengan Allah, maka hablu minan nas juga akan betul. Bila kita membetulkan orang lain hubungan dia dengan Allah Ta'ala, maka para ulama sebut samalah kita membetulkan hubungan dia sesama manusia. Allahu Akbar. Bulan Ramadan Al-Mubarak, makna mubarak yang penuh barakah, sebenarnya adalah satu anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang Islam. Tetapi hanya jika kita benar-benar menghargainya. Nikmat besar anugerah ini, para ulama sebut, kata Syekh Zakaria, kita akan tahu nilai dan kita akan tahu besarnya ganjaran ataupun berkatnya, anugerahnya bulan Ramadan ini apabila kita menghargainya. Bagaimana menghargainya? Para ulama sebut dengan mendirikan setiap amalan. Bukan saja solat fardu, bahkan solat sunat kita dirikan di dalamnya. Kita tidak sia-siakan satu saat pun daripada bulan Ramadan. Pani kita akan baca hadis-hadis Nabi tentang kelebihan Ramadan, yang mana itu adalah tanda seorang tadi menghargai sesuatu yang diberikan kepadanya. Maka para ulama sebut, bila kita menghargai sesuatu perkara itu direct daripada Allah, bagaimana? Dengan kita mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Zakaria, setiap orang faham bahawa
untuk berpuasa sepanjang tahun adalah perkara yang sangat susah. Tetapi apabila dibandingkan dengan pahala bulan Ramadan, Rasulullah SAW mengatakan bahawa orang ramai akan bercita-cita untuknya. Dalam satu hadis dinyatakan bahawa berpuasa di bulan Ramadan dan berpuasa 3 hari di setiap bulan. Apa dia 3 hari di setiap bulan ini? Iaitu pada 13, 14 dan 15 pada setiap bulan Islam. Iaitu puasa putih 13, 14 dan 15. Kata Syekh, dalam satu hadis kata Syekh Zakaria bahawa berpuasa pada bulan Ramadan yang pertama 30 hari. Kemudian berpuasa pada setiap bulan, iaitu 3 hari setiap bulan. Nabi wasiatkan kepada kita jangan tinggal 3 perkara. Antara 3 perkara tadi, pertama witir sebelum tidur ataupun witir setiap hari. Yang kedua, sabda Nabi apa dia? Berpuasa setiap bulan. Iaitu 3 hari setiap bulan. Berpuasa 3 hari setiap bulan. Apa dia 3 hari? Dimaksudkan di sini yang disyarahkan oleh para ulama, iaitu 13, 14 dan 15. Maka di dalam hadis ini setiap bulan kita berpuasa bulan Ramadan dan berpuasa 3 hari setiap bulan akan menghilangkan kekotoran dan was-was di dalam hati. Allahu Akbar. Mereka yang istiqamah berpuasa bulan Ramadan dan berpuasa 3 hari setiap bulan, 13, 14, 15, Rasulullah bersabda, akan dikeluarkan ataupun dibersihkan, dihilangkan di dalam hati seorang tadi kekotoran. Ini kekotoran para ulama sebut bukan kotor-kotor nampak tu ada najis dan sebagainya, tidak. Tapi kotor di sini dengan makna apa? Kotor daripada sifat-sifat mazmumah, yakni sifat-sifat yang tercela. Tafsiran para ulama lain mengatakan kekotoran di sini juga dengan makna apa? Dengan makna kekotoran di dalam tubuh badan kita. Iaitu dengan berpuasa sahaja para ulama sebut akan mengeluarkan ataupun menahan ataupun membantu sistem pencernaan di dalam tubuh kita. Dan dengan mudah setiap apa tinggalan sakit baki tadi akan mudah keluar. Bila kita berpuasa ini, antara fadilat pada sudut saintifiknya akan membantu pencernaan tubuh kita, akan bertambah lagi kekuatan di dalam perut kita ini. Banyak kebaikan kalau dalam pada sudut sains juga. Kalau nak dimaknakan dengan kekotoran ini pada sudut sains pun ada sebenarnya. Ini dikeluarkan segala penyakit daripada diri kita. Kalau kita nak dapatkan sesuatu perkara, sebab itulah kalau di dalam bidang rawatan Islam, para ulama mengatakan antara afdalnya seorang tadi bila terkena penyakit yang dia tidak ketahui daripada mana datangnya penyakit tadi, daripada sudut unsur sihir ataupun unsur-unsur gangguan ataupun unsur-unsur zahir, sakit-sakit zahir dan sebagainya, maka para ulama sebut antara ubat yang sangat mujarab dan juga mustahab, yang sangat dituntut kaedah perubatannya adalah dengan berpuasa. Berpuasa juga salah satu pada syifa, yakni ubat daripada penyakit-penyakit zahir ataupun batin. Maka sabda Nabi pertama akan dibersihkan kekotoran tadi, dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Dan yang kedua akan dihilangkan was-was daripada hati kita. Was-was ni yang berat ni. Sehingga para ulama sebut was-was ini juga boleh datang bagi mereka yang sentiasa beramal. Ada orang dia beramal ambil wuduk was-was, maka dengan berpuasa boleh hilang was-was tadi. Kalau di dalam kitab Mishkat Al-Musabih, berapa para ulama kitab hadis mengajarkan kalau datang was-was dan diri kita, maka disunatkan ataupun diajarkan kepada kita ta'awuz. Kita bacakan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Was-was macam mana ustaz? Ambil wuduk, dah ambil 3 kali dah. Lepas tu ambil tangan, ambil kepala, kemudian basuh telinga, nak basuh kaki, ingat balik, aku dah basuh muka belum? Basuh balik muka. Dah, bila keluar daripada bilik air tu macam mandi. Lagi-lagi kalau tarawih kan, batal wuduk, ambil wuduk pula kat surau. Ambil wuduk sampai kaki, ulang balik, basuh balik muka. Sebab apa? Was-was. Begitu juga ada orang, sebahagiannya ada mengadu dengan saya, dia sakit was-was ini. Syubhat ni datang was-was bila dia mandi wajib. Ni nak masuk bila ni, nak datang niat bila ni. Sambil-sambil air nak jatuh kat kepala ke, air tak serentak kat kepala, diulang balik. Air tak jatuh kat serentak kepala, air tu tak jatuh, dia was-was, takut niat tadi tak kena. Ada juga orang kena juga was-was bila takbir. Dan takbir raya, takbir Ratul Ihram. Takbir raya insya-Allah orang tak was-was lah.
Hari raya ni jarang orang was-was. Semua yakin hari raya ni. Yang penting jatuh 1 Syawal. Bila dia takbir atau ihram, was-was. Qasad ta'arud ta'yin tu, dia nak mengaji tu. Allah, Allah, Allah. Lama nak takbir. Was-was datang dalam diri dia. Antara cara untuk menghilangkan sakit ini, para ulama sebut bagaimana caranya? Dengan kita banyakkan berpuasa. Cara sabda baginda Nabi nak hilangkan was-was ni bagaimana? Kita berpuasa pada bulan Ramadan dan puasa pada setiap bulan, yakni 3 hari setiap bulan, 13, 14 dan 15. Ni antara ubat. Boleh amal lah. Siapa yang sakit tu boleh amal, boleh ajak orang lain amal. Habis. Pastinya ada sesuatu kelebihan sehingga para sahabat radhiyallahu anhu tetap menjaga puasa Ramadan dalam perjalanan jihad, walaupun telah berkali-kali diberi izin oleh Rasulullah SAW untuk berbuka puasa. Yang mana banyak kita lihat sebagai contoh perperangan yang berlaku di dalam Islam, sebagai contoh perang Badar dalam bulan Ramadan. Sebagai ulama mengatakan, boleh dikatakan tarikh yang tepat adalah pada 17 Ramadan. Beza pandangan, banyak pandangan para ulama. Akan tapi nak didatangkan di sini apa dia? Para sahabat semangat berpuasa meskipun mereka sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita jihad juga bagi cari nafkah, tapi taklah sehebat para sahabat dulu. Mereka naik tunggangan kuda, kita tunggang kereta kita, Camry, kereta Mitsubishi, apa lagi? Sekarang ni Altiva kan? Pro 2 Altiva 1.0 turbo. Sedap je bawa kan. Tu pun berjihad juga, tapi tak samalah kualitinya dengan para sahabat. Mujahadah susah payah mereka. Mereka berjihad dengan makna berjihad. Berjihad dengan bil apa? Dengan jihad dengan para ulama sebut bukan bin nafs, dengan bil qital, dengan betul-betul perperangan. Tetapi para ulama sebut tetap mereka berpuasa, tahan puasa mereka. Mereka berpuasa juga. Sehingga kan ada kalanya ada satu riwayat yang menyatakan bahawa baginda Nabi SAW menegur air 3 kali pada perang Badar. Pada siang hari menandakan bahawa apa? Pada hari ini aku berbuka, menandakan bahawa boleh berbuka bagi mereka yang nak berbuka. Kerana apa? Perang Badar ni ada riwayat. Para ulama nakalkan pada kita. Kata Profesor Abdul Rahman hafizahullah ta'ala, diceritakan kisah ini. Juga di dalam Ghazwah, para ulama mengatakan, diriwayatkan daripada Al-Imam Muslim di dalam kitab Muslim, bahawa pada perjalanan Ghazwah ni para ulama sebut dalam safar jihad baginda Nabi juga. Baginda Nabi SAW juga pernah berkata, bersabda pada para sahabat untuk mereka berbuka puasa. Kerana apa? Mereka berjihad, mereka ini tidak tahan. Sehingga dalam riwayat ada yang sahabat kerana mereka tahan berpuasa, mereka tidak larat untuk berdiri. Ketika semayang mereka tumbang, jatuh dan sebagainya. Sehingga baginda Nabi kata perlunya mereka ini berbuka. Akan tapi mereka tidak berbuka. Sebahagian berbuka, sebahagian lagi tidak berbuka. Kedua-duanya betul sabda baginda Nabi. Kerana apa? Kedua-duanya ibadat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis. Begitu banyak hadis-hadis yang menerangkan berbagai-bagai kelebihan tentang Ramadan. Telah diriwayatkan dari Nabi SAW, sememangnya adalah di luar kemampuan orang yang serba kekurangan seperti saya ini. Ni kata Syekh Zakaria lah, serba kekurangan. Ni tawaduk dia. Ada orang dia tak faham tawaduk. Sebagai contoh, ulama-ulama dulu tulis Al-Fakir Ilahil Qadir, ataupun Al-Fakir, yang lemah, yang miskin di sisi Allah, yang kurang ilmunya, yang serba kekurangan dalam bidang hadis. Dia pun cakap, tengok Syekh Zakaria pun kurang ilmu dalam bidang hadis. Orang macam ni yang cakap macam ni, mungkin dia kurang kefahaman. Kesian kat dia, kita doa dekat dia. Ada orang jenis faham macam tu pula. Sebenarnya ulama-ulama tulis mereka tanda tawaduk mereka ini kan, tapi mereka ni lebih tinggi ilmunya daripada kita. Bukan bermakna mereka tulis tu tanda mereka tu memang lemah, tidak, tapi tanda tawaduk, rendah diri mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana sabda baginda Nabi, man tawadda'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang merendah diri kerana Allah, maka Allah akan mengangkat mereka. Maka Syekh Zakaria mengatakan bahawa menjadi di luar kemampuan orang yang serba kekurangan seperti saya ini, kata Syekh Zakaria,
untuk mencakupinya kesemua sekali. Tetapi saya juga terfikir sekiranya saya menulis tentang tajuk ini secara lebih terperinci, maka para pembaca akan merasa jemu. Kata Syekh Zakaria, dia hanya mendatangkan beberapa riwayat sahaja, yakni beberapa hadis baginda Nabi di dalam Fadailul Ramadan ini. Kerana takut kita ini akhir zaman ni jemu baca hadis-hadis Nabi SAW. Cukup beberapa perkara, itu pun cukup sebenarnya untuk kita. Pada zaman ini perasaan tidak ambil peduli. Ni sebab dia. Kenapa Syekh Zakaria datangkan sedikit saja riwayat ataupun hadis-hadis di dalam kitabnya ini? Kerana pada zaman ini perasaan tidak ambil peduli terhadap urusan-urusan agama begitu ketara sehingga tidak perlu diterangkan lagi. Akhir zaman ni para ulama kata Syekh Zakaria, kita ni kurang ambil peduli tentang ilmu agama. Hanya apa sahaja yang kita dapat tertenang, tersepak, terdengar dalam kuliah, terdengar dalam radio, cukuplah. Bukan kita nak teliti betul-betul, ambil betul-betul, tanya betul-betul dengan para masyayikh, para guru-guru, para asatizah, para ustaz-ustaz, kan, tapi cukup. Saya faham je ni, cukuplah. Ni keadaan kita. Enting, kita ambil enting tentang ilmu agama ini. Ketidakindahan terhadap ilmu dan amalan agama begitu berleluasa. Sekarang ni lah. Hal ini dapat dilihat sekiranya seseorang itu merenung keadaan dirinya. Kalau kita lihat, jangan lihat orang lain, kita lihat diri kita. Betapa banyak kefahaman ilmu agama dalam diri kita. Kita dah faham belum makna di dalam Al-Fatihah? Dah tahu belum setiap hukum-hukum bacaan di dalam Al-Fatihah? Dalam solat kita. Kita dah faham belum setiap perkara yang difardukan oleh Allah Ta'ala? Kenapa kita berdiri di dalam sembahyang? Apa hikmah berdiri di dalam sembahyang? Apa hikmahnya kita rukuk di dalam sembahyang? Apa hikmahnya kita sujud di dalam sembahyang? Apa hikmahnya kita duduk di antara dua sujud? Setiap ini ada hikmah. Tidak ada perkara yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala tidak mengandungi hikmah, tidak mengandungi perkara yang baik untuk kita. Semuanya baik. Adakah perkara ini kita tahu ataupun tidak tahu? Kenapa solat subuh pada waktu subuh? Kenapa pada terbitnya fajar sadiq, bukan pada fajar kadhib? Ini semua dinyatakan oleh para ulama. Kita tak syarah kat sini lah. Kita nak beritahu kurangnya pengetahuan kita terhadap ilmu agama Allah Ta'ala. Oleh kerana itu, kata Syekh Zakaria, berpadalah, cukuplah dengan 21 hadis. Di dalam bab ini didatangkan 21 hadis yang saya bahagikan kepada 3 bab. Yang mana 21 hadis ni, pada bab yang pertama, kelebihan bulan Ramadan yang mengandungi 10 hadis. Kemudian bab yang kedua, penerangan tentang Lailatul Qadar. Ini yang kita akan sentuh. Pada bab yang pertama, kita akan sentuh hadis-hadis berkaitan dengan kelebihan bulan Ramadan. Ustaz, saya dah tahu dah. Kadang-kadang kita tahu tapi tak dapat amal. Tahu saja tapi tak dapat amal. Para ulama sebut kerana apa? Kerana tidak ada ihtisab dalam diri kita. Tidak ada yakin terhadap janji Allah. Macam mana nak dapat janji Allah, keyakinan terhadap janji Allah? Pertama, kena mohon dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, kena istiqamah duduk dalam majlis ilmu. Barulah Allah akan campakkan nur dalam hati kita. Ilmu agama ni bukan macam para ulama sebut, bukan macam apa? Macam kita mengaji, tengok saja, macam kita belajar masak saya sebut tadi kan. Tengok saja dah tahu. Tak. Ilmu agama tu bukan tengok saja, tak. Hatta para ulama sebut dalam kemahiran dunia ini pun memerlukan keberkatan orang. Kita tengok kalau kita ambil resepi kuih raya lah daripada keluarga kita, pada mak kita kan, masak rendang ke, apa-apalah, rendang hijau ke apa. Kita nak ambil tu, para ulama sebut, kita nak ambil resepi tu boleh, akan tapi nak dapat rasa sama, exactly sama, sebiji macam mana mak kita, tak dapat. Melainkan kena duduk betul-betul dengan dia. Tengok bagaimana diorang ni pun tak pakai sukat pun. Yang kita nak sukat, berapa camca, berapa sudu garam, berapa sudu gula, berapa banyak santan kan. Mereka ni tak ada pun, tuang-tuang saja. Tahu-tahu sedap je masak. Kerana apa? Keberkatan. Nak dapat tune itu, para ulama sebut, perlunya masa. Dan juga perlunya bersama dengan orang yang mengajari kita tadi. Begitu juga ilmu agama. Kemahiran dunia pun perlukan waktu itu. Perlukan
keadaan itu bagaimana dengan ilmu agama Allah Ta'ala. Kekuatan untuk mengamalkan, memahami, bukan saja mengamalkan, memahami dan menghayati perkara yang diamalkan, khususnya amalan agama, memerlukan waktu dan memerlukan bimbingan daripada guru. Maka bab pertama kita akan sentuh tentang kelebihan-kelebihan bulan Ramadan. Dan pada bab yang kedua kita akan menerangkan tentang Lailatul Qadar. Yang ini penerangan tentang Lailatul Qadar yang mengandungi 7 hadis. Di sini kita akan datang diutarakan beberapa pandangan para ulama. Yang mana ada pandangan mengatakan jatuh pada 27 Ramadan, pada 25 Ramadan. Malam Lailatul Qadar tu jatuh 27, 23. Daripada mana pandangan itu datang, kita akan syarahkan bersama nanti insya-Allah. Dan pada bab yang ketiga akan diterangkan tentang i'tikaf. Yang ini ada 3 hadis. Yang mana i'tikaf ini adalah niatnya beribadat dengan khusus kita i'tikaf di masjid. Sekarang tak boleh lah PKP. Tapi kita akan baca tentang apa yang dimaknakan oleh i'tikaf, seperti mana yang difahami oleh baginda Nabi SAW melalui pemahamannya ulama. Bukan pemahaman saya, pemahaman ulama kita. Kemudian dalam bahagian penutup kitab ini diakhiri dengan satu hadis yang panjang. Semoga Allah Ta'ala dengan kemurahannya dan keberkatan kekasihnya, yakni Rasulullah SAW, menerima kitab ini dan memberikan juga kepada saya yang berdosa taufik untuk mendapat manfaat dari keberkatannya. Amin ya rabbal alamin. Itu muqaddimah awal, ataupun kalau bahasa kita dalam kitab sekapu sirih, ataupun kata pengantar daripada pengarang kitab, untuk mengambil keberkatan daripada Syekh Zakaria Kandahlawi rahimahullah ta'ala. InsyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Cukuplah 40 minit dah. 30 minit. Hari ni kita baca muqaddimah dulu, mengambil keberkatan daripada kitab ini. Semoga dengan pembacaan hadis, kita akan mula baca hadis pada esok hari. Semoga dengan keberkatan bacaan ini diberikan kekuatan pada kita untuk kita beramal sepanjang bulan Ramadan. Dan juga diberikan kekuatan kepada kita juga untuk memburu malam yang lebih baik pada 1000 bulan, yakni malam Al-Qadar, yang mana juga akan disyarahkan. Juga saya nak maklum dengan di sini, diingatkan diri saya dan juga kita semua, bahawa malam Al-Qadar kalau kita nak dapat perlu diniatkan di awal Ramadan. Maka pada awal-awal Ramadan ni sempat lagi ni kita niatkan untuk dapatkan malam Al-Qadar. Dan setiap malam, pada malam-malam, para ulama sebut malam solat tahajud, kita doa supaya Allah Ta'ala beri kekuatan pada kita untuk dipilih, untuk kita beribadat pada malam Al-Qadar nanti. Tak semua orang dapat duduk malam tu. Malam tu diuji. Ada orang dia ngantuk dan sebagainya. Kita akan syarah nanti. Malam tu bukan semua orang dapat ibadat. Ada orang diibadat sepanjang malam, tapi kerana apa? Kerana tidak ikhlas di dalam hatinya, tidak dipilih pada malam itu. Malam tu pula dia tertidur. Lagi lemah kita ni bukan tertidur. Malam tu pula kita duduk dekat Sogo, cek baju raya. Lagi lemah lah kita ni. Para ulama sebut perlunya ada niat pada awal Ramadan. Maka dengan berkat bacaan hadis ini, bacaan kitab ini, kita doa dengan Allah Ta'ala, dengan keberkatan ilmu pengarang kitab, juga silsilah nasab ilmunya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita juga dapat tumpang keberkatan itu dan mendapat manfaat daripada apa yang disampaikan oleh Syekh Zakaria Kandahlawi melalui syarahan beliau daripada hadis-hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah yang baik semua daripada Allah Ta'ala, yang buruk pada diri saya, semoga Allah Ta'ala memberi kekuatan pada kita untuk kita amalkan yang kita dengar pada hari ini, dan kita dapat sampaikan pada orang ini insyaAllah. Boleh pakat-pakat share lah. Kita dapat pakat-pakat maklum, ajak nanti anak beranak kita duduk sekali depan live ni. Yang naik kereta dengar dalam kereta dan sebagainya. Sekarang mudah alih, semua boleh bawa mana-mana, duduk dalam jabat pun boleh dengar. Boleh dengar lagi siaran ulangan tanpa live pun boleh dengar lagi. Maka semoga bermanfaat. Kita sharekan pada orang lain. Bukan kerana publicity ni, bukan kerana nak famous dan sebagainya, tidak. Akan tapi kerana manfaat yang kita bacakan hadis baginda Nabi tadi, semoga mendapat manfaat itu juga kepada kita. Kita tak mampu amalkan, apa salahnya kita share pada orang lain, kita sampaikan pada orang lain. Bila orang lain tadi amal, maka kita juga dapat pahala amalan orang lain. Maka Nabi sebut mendapat lebih tinggi nilainya daripada unta
merah. Maksud unta merah tadi kita dah terangkan, yakni manfaat dunia yang besar, yakni kita nampak benda tadi besar, sebenarnya amalan kita sampaikan ilmu tadi lebih besar pada perkara tadi. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Ramadan wa balighna lailatul qadar. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.